Terima kasih meluangkan masa untuk menyaksikan program yang julung kali diadakan bagi membicara mengenai kualiti. Ada apa dengan kualiti? Begitulah nama rancangan khas bagi menjawab sebarang persoalan mengenai kualiti. Sebenarnya, kualiti di mana-mana dalam kehidupan kita. Ianya subjektif, tidak kira spiritual, amalan agama, sukan, kesihatan. Dan secara objektifnya, kualiti berdasarkan kepada kepuasan hati para stakeholder. Jadi, dari murid sekolah, pelajar universiti, staf, pentadbir, pensyarah, pekerja kontrak, alumni, sehinggalah ke peringkat bos-bos tertinggi. Mereka lah stakeholder. Semuanya mempunyai perspektif kualiti yang berbeza. Dan bersama kita pada hari ini ialah individu yang tidak asing lagi dengan kualiti, iaitu penolong Naib Chancellor Kualiti dan Pengembangan Ilmu INCA, iaitu Profesor Dr. Roziah Muhammad Janu. Sebelum itu, saya ceritakan sedikit mengenai Prof. Roziah. Beliau merupakan pakar dalam statistik modeling dan measurement in quality dan telah berkhidmat selama 30 tahun di UiTM. Dan dalam era COVID-19 ini, banyak persoalan yang ditanya oleh anda semua mengenai kualiti. Ada apa dengan kualiti? Telah berjaya mengumpulkan beberapa soalan dari orang ramai untuk dirungkaikan oleh Prof. Rozi. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang bersama kita hari ini, saya nak ucapkan terima kasih dan kepada INCA kerana telah mewujudkan program ini. Walaupun 30 minit, kita akan cuba membawa sesuatu kelainan dalam konteks kualiti. Walau bagaimana, namun semua orang tahu kualiti ini adalah kata topik yang lama, old topic. Tapi kita akan cuba memberi twist yang baru. Sempena dengan keadaan yang pandemik yang kita hadapi sekarang ini. Jadi semua benda pun kita kena lakukan secara berbeza. Ada apa dengan kualiti? Ada apa dengan kualiti? Mungkin kebanyakan orang muak dengan perkataan kualiti ini. Sebab pada mereka ataupun kepada some people, perkara kualiti ini adalah sesuatu yang meletihkan. Namun demikian, kita perlu melihat kualiti dan saya mahu membawakannya dalam konteks baru. Apa sebenarnya kualiti ini yang patut kita fahami, patut kita ketahui, fahami dan supaya kita dapat amalkan. Sebenarnya kalau kualiti di universiti ni, saya bukan nak mengangkat baku sendiri. Semasa saya menjalankan kajian PhD saya sebenarnya bertajuk kualiti inilah, universiti tajuk ni, tunjuk sikitlah saya punya tesis ni dia, permodelan pengukuran kualiti IPT dari perspektif pelanggan dalaman. Seperti mana Dr. Hayati sebut tadi, kualiti ini mengikut berbagai stakeholder Jadi different stakeholder dari different perspektifnya. Jadi dalam konteks itu tahun 1995 saya mula mengkaji hal-hal kualiti di universiti ni. Dan saya mampu melihat semulalah baru-baru ni ada apa-apa perubahan tentang kualiti di universiti ni. Dan kalau saya lihatlah kajian, masih lagi melihat kepada 6 perspektif yang sama ketika saya menjalankan kajian lah. Dia melihat masih lagi tentang tangible, competence, attitude, content, delivery dan reliability. Itu kalau dalam konteks pengukurannya. Tapi dalam keadaan COVID sekarang ni, bagaimana nak kita lihat bagaimana kita nak remain relevant. Saya tahu yang bersama kita hari ini ada ramai pengamal kualiti daripada universiti-universiti tempatan swasta dan juga awam. Dalam COVID-19 ni kita juga kena faham apa yang berlaku kepada persekitaran kita. Kalau di Malaysia ni, CPI kita, Consumer Price Index terbaru yang dikeluarkan ialah 119. GDP kita 289.9 bilion. Yang saya nak highlight unemployment.
ya unemployment lah, unemployment, tak boleh kerja kan. Alright, unemploymentnya kita sekarang ni berada di 4.9%. Sebab ini berkaitan dengan graduan yang kita keluarkan. 4.9% unemployment ni, tapi bukanlah maksudnya semua graduan universiti itu tak bekerja. Tapi kita melihat kepada bilangan pekerja di Malaysia itu sendiri dalam lebih kurang 10 juta. Daripada 10 juta yang boleh kerja ni, termasuklah yang daripada habis saja yang berumur boleh kerja sampailah yang boleh dah pencen. 10 juta ni yang bekerja, tapi 49 yang boleh kerja 10 juta, tapi 4.9% daripadanya tak ada kerja sekarang. Asalnya bulan 3 mengikut Department Statistik ada 3.3 saja. For the past many years kita ni statistik tu remain at 3.3%. Tapi kini dia meningkat, bulan 5 dia 5.9. So hari semalam saya semak dia jadi 4.9 4.9%. Jadi ada impaknya COVID-19 ni. Ada impaknya COVID-19 ni kepada kerjaan pekerja ataupun rakyat Malaysia. Saya tak sebut graduan lah, saya sebut rakyat Malaysia. Jadi mesti ada kena-mengena dengan kualiti. Adakah kualiti pekerja kita itu tak mampu ataupun ekonomi kita yang tidak mampu memberi pekerjaan? Kita kena lihat semua benda ni. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, tapi kita kena fahami. Orang yang penggiat kualiti ni kena faham. Tadi sebut Dr. Yati ada sebut tentang kepuasan hati, satisfaction. So satisfaction ini dia bersifat bersifat subjektif, ya. Lain orang lain level of satisfactionnya. Tapi kalau kita compare dalam keadaan era COVID ini di Malaysia, statistik pagi tadi saya semak berbanding negara-negara lain, kita ni quite okay, okay? Berbanding dengan negara maju contohnya, walaupun New Zealand, di Japan, di South Korea, mereka ada second wave. Kalau saya lihat data lah, saya orang data, saya tengok data, kita tengok daripada pergerakan kes-kes COVID ni, mereka telah mengalami second wave, ya. Tapi di Malaysia, kita penurunan cuma ada baru-baru ni ada sedikit meningkat lah. Okay? Itu pun berkaitan sebenarnya dengan kualiti. Walaupun mungkin asalnya orang kualiti di dalam universiti ni, dia fikir tentang dokumentasi. Saya faham tentang keperluan MQA. Saya faham tentang keperluan program akademik mematuhi MQA 2.0 sekarang yang famous, MQA 2.0. Jangan tak patuh. Mesti ikut MQF 2.0 tu. Okay, kalau outcome-nya kena sekian-sekian gini, kena pastikan supaya graduan yang kita lahirkan itu nanti akan dia punya skill dia tu boleh menghadapi cabaran-cabaran COVID-19 ni. Saya apabila dipanggil oleh beberapa pihak untuk bercerita tentang MQF ataupun bercerita tentang MQA punya requirement ni, saya selalu kata kita berterima kasih kepada MQA sebenarnya kerana telah menyediakan Malaysian Qualification Framework ni. Ramai orang tak faham mungkin framework qualification ni sebenarnya kalau bandingkan dengan negara-negara maju yang lain, mereka dah ada. So pelajar-pelajar yang keluar daripada SPM, kita di Malaysia ni kalau sebelum 2007 kita ikut suka hati lah. Tapi selepas 2007 ada ni akta MQA itu sendiri, kita ada tahu laluan akademik, ada laluan yang sekarang ni dah ada TVET lah, yang MQF 2.0. Yang ini saya jemputlah semua orang untuk kaji apa dia framework ni. Bukannya cuma nak menghadapi, mematuhi standard itu, tapi lebih kepada kita nak memberi khidmat kepada negara supaya kita punya graduan ataupun pelajar-pelajar kita yang duduk dalam universiti atau keluar daripada SPM, so dia orang tahu dia orang boleh pergi mana. Dia orang boleh pergi universiti, dia masuk laluan yang pertama, akademik. Lepas tu kalau yang senior-senior dah bekerja dulu, sekarang nak masuk belajar balik, dia boleh melalui laluan apel. Okey, jadi apa pun qualificationnya, kita di negara Malaysia ni dah ada lah dah ada satu framework yang kita boleh patuhi. Kalau di negara lain, contohnya di Taiwan, so framework dia tukang gunting rambut pun dah tahu dah apa yang dia nak lalui. Itu yang saya rasa kita berterima kasih dalam menghadapi keadaan yang tak menentu ni. Kita dah ada framework itu. Alhamdulillah, Parlimen kita dah meluluskan dia sebagai akta MQA.
Now on our part untuk sahaja untuk kita pastikan yang kita patuhi, bukan untuk siapa-siapa, tapi lebih kepada untuk kita memastikan generasi yang akan datang mampu untuk menghadapi apa jua keadaan. Itu yang saya nak sampaikan ya dalam konteks kualiti. Itu tadi saya sebut ada 6 dimension of quality, perspektif quality. Perspektif quality yang saya baru sebut tadi tu basically is on attitude. Jadi bagaimana kita menghadapi masa hadapan kalau kita tak tahu apa yang nak berlaku. Tapi kalau sikap kita tidak terbuka, itu tak quality sebenarnya. Kalau kita ni orang quality, kita kena open mind. Sekarang dia orang banyak cerita tentang mind growth mind. Maknanya minda yang dalam konteks apa pun datang boleh dihadapi ya. So minda ke hadapan lah. Minda, kalau cakap Melayu, minda ke hadapan. So kita berharap graduan-graduan yang kita akan lahirkan ini, walau apa pun kita tulis dalam konteks outcome-nya tu, dia boleh menghadapi apa-apa masalah yang ke hadapan, insya-Allah. Itu yang kita nak pastikan. Walaupun akan ada orang yang berkata kualiti bila kita tulis, bila kita dah letakkan COVID-19 ni, apa benda cabaran-cabarannya, dia menjadi rigid. Tapi pada saya tidak, pastikanlah. Saya pasti kualiti ni sebenarnya tak rigid. So itu yang saya dapat cakap sebagai mukadimah kepada aspek kualiti dalam konteks COVID-19 ni. Dan kita sebenarnya ada soalan kan? Saya difahamkan oleh Dr. Hayati tadi, ada beberapa soalan daripada general public lah, jadi general public. Jadi di sini saya nak respon lah pada soalan-soalan ini. Okey, soalan yang pertama ada yang soal ni dari pelajar daripada pelajar kita ni, dalam PKP ini banyak kerja kena buat online. Saya baca as word forward tanpa face to face, communication breakdown katanya. Okey. Saya perlukan F to F. Saya perlukan face to face untuk belajar. Saya bukan tak sokong ODL. ODL ni open distance learning pada yang tak mahir lah ODL. Tetapi saya suka memilih face to face. Pada pendapat saya, ODL 100% tak dapat menghasilkan penguasaan ilmu yang sebenar. Okey, ini soalan daripada Azrina, pelajar Computer Science Part 2. Jadi, terima kasih Azrina. It's a good question. Dan pada saya, dia relate kepada kualiti. Dan pelajar ini adalah satu pasukan yang kita panggil one of our stakeholder lah. Internal yang saya kata tadi. Internal stakeholder kita, pelajar. So, beliau sebut dia tak boleh appreciate sangat ODL 100%. Saya percaya, saya faham. Tapi walau bagaimanapun, dengan ada COVID ini sebenarnya menyegerakan hasrat kita nak bertukar kepada digital. Dulu kita biasa dengar kan IR 4.0. Dalam keadaan COVID ini senyap sekejap lah IR 4.0 tu, sebab it used to be a plan. It used to be the one thing, something yang kita nak buat. Tapi tiba-tiba bila datang COVID ini, kita kena hadapi. Jadi terus semua orang jadi digital. Rupanya boleh pula dilaksanakan kan. Alhamdulillah lah. Walaupun memanglah kita tahu di Malaysia ni ada 1,000 lebih yang meninggal berkuasa penyakit ini. Ada yang terpaksa bekerja, the frontliner ni tadi terpaksa bekerja. Walau bagaimanapun kita rasa ODL ini adalah satu yang patutnya kita orang kata patutnya kita laksanakan terlebih dahulu. Macam kami di INCA, saya dah lama menjadikan digital ni sebagai satu inisiatif. Itu sebabnya bukanlah saya nak berbangga diri dengan jabatan yang saya bekerja ni, tapi lebih kepada kami bersedia dengan suasana yang berlaku itu. Alhamdulillah 2 minggu pertama yang kita terpaksa lalui itu, kita cuti tapi kita berfikir. Yang ni yang saya nak fahamkan kepada pelajar Azrina, kalau boleh benda perkara begini, kalau kita ni graduan yang growth minded tadi, kita patutnya menerima perkara masalah ini dan kita patut mengatasinya dengan beberapa rancangan. Namun demikian, kita kena lihat ODL ni sesuatu adalah skill yang mesti ada untuk 21st century ni.
Kalau nak kata tahun depan ya, Bill Gates kata tahun depan baru nak jumpa vaksin ni. Jadi terpaksa lah, bukan semester coming semester ni, next semester pun mungkin kita terpaksa lagi berada dalam keadaan half-half. Walaupun saya faham ada 10% of our pelajar yang balik ke kampus untuk menjalankan aktiviti pembelajaran, contohnya yang perlu yang tak boleh buat secara online. Cuma kita ambil maklumlah apa yang Azrina sebut ini, dan pihak universiti sebenarnya tidaklah berhasrat untuk tidak nak go terus online. Namun demikian, kita kesihatan ataupun keselamatan pelajar dan staf itu diletakkan sebagai nombor satu. Jadi kita respon kepada keadaan. Itu pun kualiti, sebab kita tak naklah nak memaksakan semua benda ni, nak ikut juga perancangan atas ambil risiko, ya. Saya faham pihak universiti, pihak kita punya top management sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, ya. Dan pelajar dan staf diletakkan sebagai prioriti nombor satu. Keselamatan pelajar itu sendiri. Saya memang lihat UiTM dan banyak universiti lain juga saya mendapat maklum, ya, semuanya mementingkan, especially kementerian lah, semuanya Kementerian Pengajian Tinggi yang mementingkan aspek keselamatan pelajar dan staf dalam melaksanakan SOP yang berlaku. Saya harap Azrina boleh orang kata apa, terus committed untuk belajar sendiri, sebab ini COVID-19 ini sebenarnya memberikan kita satu ruang untuk pelajar-pelajar independen, belajar sendiri. Kalau sebelum ini semua nak quote unquote spoon feeding. Bukan saya nak kata kita itu budaya lama, tidak. Tapi ramai yang kita tak ada, kalau tak ada instruction daripada lecturer, kita tak tahu apa nak buat. Tapi dengan COVID, dalam keadaan COVID ni, ramai pelajar-pelajar yang akhirnya memerdekakan diri mereka bahawa mereka boleh belajar sendiri. InsyaAllah. Itu soalan pertama. Beria-ria pula saya menjawab ni. So, soalan kedua. Okay. Soalan kedua yang saya baca di sini daripada staff. Okay, daripada staff. To be fair lah orang kata. Beliau menanyakan, saya sebut ni Fauzilah daripada staff pentadbiran. Selalunya kualiti hanya dilihat dalam dilihat kepada pengurusan pentadbiran. Bagaimana pula kualiti dalam bidang IT? Oh, Fauzilah ni mesti orang IT kot. Okey, itu soalan. Valid question. Saya cuba, tapi soalan ni bukan saya yang pilih. Soalan ini daripada Dr. Hayati sendiri, sebab beliau ni project manager, so saya hanya perlu menjawab. So soalannya, kualiti hanya dilihat kepada pengurusan pentadbiran. Bagaimana pula kualiti dalam bidang IT? So kemungkinannya pada saya, kualiti ni apabila Fauzilah sebut kualiti ni pengurusan pentadbiran, basically again untuk enhance kualiti ni ada perspektif berbeza. Jadi mungkin pandangan Fauzilah kualiti tu hanyalah untuk pentadbiran. Sebab selama ni dia nampak sekitar kualiti ni dokumentasi. Kualiti ni menepati spek. Kualiti ni mesti nak kena pergi audit. Okay, jadi pada dia mungkin kualiti ini adalah isu-isu pentadbiran, isu-isu pengurusan. Tapi kata dia mungkin bekerja IT. So dia kata, apa kualiti ni dalam konteks IT? Okay, saya jawab ya. Jawapan saya sebenarnya dengan COVID-19 ni, dengan keadaan yang kita perlu hidup dengan digitalisasi ni, IT inilah satu boleh ubah atau pemudah cara. In English we say enabler. Sebab kalau IT ni kita tak mantap, IT ni sendiri tak berkualiti, ya, kita tak boleh bergerak, kita takkan boleh menangani ketidaktentuan tadi tu. So bear in mind, kalau you baca banyak perkembangan di luar sana, IT ni mendahului segala-gala. Okay? They go for AI, artificial intelligence. Saya berharap dalam UiTM, dalam semua universiti di Malaysia, kita kena go into AI ni, supaya AI ni apa? AI ni boleh membantu kita buat keputusan. Orang kualiti, kita nak buat keputusan cepat. Kalau audit kita boleh guna AI, tak payah pergi audit dah. Kan? Baca je dokumen tu ataupun type saja dokumen tu, dah boleh tahu dah sama ada dia memenuhi spek
area 4 area 4.1.1 contoh. Siapa yang tahu Kopia ni dia tahulah apa maksud saya dengan 4.1.1. Kalaupun 1.1.4 contoh, okey, ada standard-standard yang ditentukan. Jadi kalau kita ada AI ni, kalau kita ada orang IT yang berkepakaran dalam menganalisa data-data besar, data-data raya ni, which is artificial intelligence lah, kita boleh buat urusan kualiti ni, pengurusan kualiti ni lebih cekap. Yeah? So more efficient. Jadi macam mana tentang IT dalam konteks itu, ya? Saya keep on saying pengurusan. Jadi kalau dah guna artificial intelligence, decision making kita akan buat dengan lebih pantas, dengan lebih tepat. Kita hanya tinggal integrity saja. Setakat ini mission tak boleh buat lah. Okay, tak boleh nak di-artificial kan. Kalau dia berhasrat untuk korup, kalau korup juga. Kalau dia nak menipu, menipu juga. Mesin tu tak boleh halang kita untuk menipu. Tapi kalau kita dah ada data besar, maka kita boleh insya-Allah meringkaskan proses membuat keputusan. Sebab kualiti ini mementingkan bukan saja outcome-nya tapi juga prosesnya. Jadi pada masa yang sama, please, harapan kita adalah ada orang dalam universiti yang work together dengan IT yang competent supaya kita boleh engage menggunakan blockchain. Blockchain ini akan solve problem dokumentasi kita yang entah berapa banyak CD kita guna, berapa banyak kertas, berapa banyak pokok yang kita tebangkan. Jadi kalau we can go into blockchain and pastikan authentication of documents ini berlaku, insya-Allah aspek kualiti ni bukan hanya digalas oleh orang proses, orang pengurusan, orang pentadbiran, tapi juga turut orang kata apa, dihayati dan diamalkan oleh orang-orang IT lah, insya-Allah. Okey, yang ketiga soalan kedua dah, soalan ketiga saya ada 8 minit lagi. So insya-Allah soalan ketiga ni saya nampak bagaimana ini soalan ganas ni. Bagaimana tahap kepuasan pengguna dicapai, Bagaimana tahap kepuasan pengguna dicapai, sebab kualiti ni kepuasan tentang satisfaction pengguna dicapai jika convocation, tapi dia tak sebut convocation UiTM lah, ya, convocation mana-mana universiti lah. So kita assume satu dunia lah, ya. Jika convocation tahun ini, which is 2020, because as a result of this COVID-19, so mungkin ada universiti mana-mana dalam dunia ni yang akan melakukan convocation menggunakan pandu lalu atau teknologi robot katanya, ya, dalam aspek pengurusan graduan dan juga keuangan lah. Ini soalan ini daripada Phil Zati, ini alumni UiTM, tapi saya tak menjawab dalam konteks UiTM lah. Kita bagi izinkan saya untuk menjawab dalam konteks general, ya. Apa-apa pun, mana-mana graduan daripada mana-mana universiti berurusan lah dengan universiti masing-masing, ya. Kita ni kalau orang kualiti kita ikut apa keputusan yang dibuat. Okay? Itu nombor satu. Cuma soalan ini kata bagaimana tahap kepuasan pengguna? Bagaimana tahap kepuasan pengguna dicapai jika convocation dibuat pandu lalu, maknanya tak ada orang lah. Tak ada pesta tu. Tak ada yang naik pentas dan bersalam terima tu. Ya? Itu soalannya. So sekarang ni, saya jawab soalan tu secara direct dulu. Kalau nak ukur tahap kepuasan, saya tak boleh ukur lah. Sebab belum berlaku. Okay? Kecuali ada universiti yang dah buat. Kalau universiti yang dah buat, yang ini ataupun nak buat, jangan lupa buat satu platform, Google App ke ataupun satu online survey untuk mengukur sama ada mereka berpuas hati atau tidak. Kemudian selepas itu kita baru boleh buat ulasan. Saya tak nak jawab dalam konteks perception. Okay? Yang saya adakan jawapan itu. So jawapannya di sini lebih kepada kalau kita dah ada data. Kalau contohnya, ya, UiTM ni kita punya graduan 24,000 sekali. So kalau 20-30,000 ni kita tanya dia adakah dia berpuas hati selepas dia melalui proses itu, dan baru kita boleh ambil maklum. Baru saya boleh kata. Dan take note, pengamal kualiti, kita dah dapat data tu baru kita boleh buat keputusan. Seterusnya sama ada kita nak tambah baik lagi ataupun kita nak terus tidak adakan.
inilah hebatnya kalau orang yang tahu tentang aspek kualiti. Jadi kita nak buat apa-apa keputusan, kita kena collect ataupun kumpulkan data. So dalam soalan Cik Puan ke adik ni, Filzati ni, so dia kata bagaimana tahap kepuasan. So bagaimana tu saya masih tak boleh nak jawab sebab UiTM tak buat macam ni lagi. So kalau dah kami buat nanti, kita mungkin boleh berkongsi pandangannya. So ini jawapannya, soalan killer untuk saya lah, tapi jawapan saya to be safe. Tapi sebagai pengamal kualiti, kita kena ambil jalan yang tepat, iaitu collect data, laksanakan mengikut apa keputusan top management. Top management ni termasuklah kita punya chancellor, sebab mereka ni kita pro chancellor, sebab pro chancellor kita ramai yang senior-senior. Jadi kita kena, apa pun saya dapati, semua universiti mengambil dan meletakkan safety tu as number one. Okay? Bukan saja pelajar ni mungkin muda, tapi yang nak bagi tu orang-orang senior, senior. Jadi mereka pun berisiko. Jadi maksudnya di situ, kalau kita diizinkan untuk melaksanakan pakai robot ke pakai apa ni, kepuasan hati tu kita akan perlu collect datanya dan kita akan boleh buat keputusan untuk ke hadapan. Macam kita kata tadi, kalau tu mungkin COVID-19 ini akan dapat vaksinnya hujung tahun 2021, maka ada 2 kali konvo lagi yang nak berlaku kan. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya serahkan kembali. Kalau mana apa yang lebih tu yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada saya. Mungkin ini soalan kita, ini penyampaian kita yang pertama. Mungkin kali yang lain kita boleh menambah baik lagi jawapan-jawapannya. Saya serahkan kembali kepada Dr. Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rozi. Terdapat beberapa isu lagi yang boleh kita bincangkan pada masa hadapan. InsyaAllah akan ada lagi rancangan ini bagi kita membincangkan mengenai kualiti bersama PNC Inka. Semoga kita memanfaatkan perkongsian ini. Dan satu lagi, boleh ajukan sebarang kemusykilan anda untuk dijawab oleh PNC Inka ke inka@uitm.edu.my. Sila share, like dan subscribe UiTM YouTube channel. Semoga kita bertemu lagi di Ada Apa Dengan Kualiti. Assalamualaikum.